Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ayat yang kelima lah. Oh, kita baca dah baru ni dia. Nak terjemuh dulu 3 ayat dah. Ayat ni. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Ni kita sambung surah Al-Hajj lagi. Ayat kelima ni sekerak belakang tu. Dan engkau melihat bumi ini kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dan gembur membusuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah perma. Ini Tuhan nak ayat ingat tak baru ni, dia nak tunjukkan bukti kekuasaan dia, kerana orang kafir tidak percaya hari kebangkitan. Dia kata kalau dia mati, kat mati raik gitu. Mana boleh orang itu boleh hidup balik. Dia kata telah menjadi, adakah kita dibangkitkan semula setelah menjadi orang panggil tulang repuk. Tulang repuk semua tu, dia kata tidak menasabah. Macam tu surah Ghafir tu disebut, surah Al-Isra' pada disebut situ. Huraian dia, kemudian Allah menerangkan pula bukti yang menunjukkan adanya hari kebaikan itu dengan kejadian tumbuhan. Dia suruh tengok tumbuh-tumbuhan tu. Bila dia kering tu supaya tak ada gam satu tu, tiba-tiba hidup balik. Mari mana tu benih dia? Betul tak? Supaya rupuk lah. Kita racun dah rupuk tu. Tak ada tinggal tanah. Tiba-tiba disuruh kelih dia. Sebab apa jadi boleh balik. Naik tumbuh semula. Tak cakap racun, kita naik juga. Jadi sebagai orang panggil iktibar, pengajaran, kalulah rupuk tu boleh tumbuh semula, dia kata tidak jadi masalah. Manusia ni akan hidup semula selepas mati. Manusia diingatkan supaya melihat kepada tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi. Pada mulanya bumi ini kering kontang, tidak berair. Kemudian menjadi subur kerana siraman air hujan daripada langit. Maka bumi ini bergerak. Maksud bergerak ni maknanya subur. Dan keluarlah tumbuh-tumbuhan di atasnya. Lama kelamaan, tumbuh-tumbuhan itu menjadi tinggi dan rimbun daunnya serta keluar pula buahnya. Itulah silih berganti. Jadi ni orang panggil ada 2 ayat yang Tuhan, 2 bentuk ayat yang Tuhan suruh kita perhati. Nombor 1 dia panggil ayat makru'ah. Ayat makru'ah ni ayat kita baca. Biar dia royak cerita berapa semua maklumat-maklumat tentang agama, kita boleh daripada ayat makru'ah yang kita baca, iaitu Quran. Selagi dia panggil ayat mansurah. Ayat mansurah ni dengan saja kita kelih. Kita tengok, kita saksi tengok alam, dengan pokok kayu, dengan binatang tumbuh, semua makhluk-makhluk ni kita boleh jadikan bahan bacaan untuk mencari Tuhan. Pusing kok mana Tuhan dia nak ya. Dia royak tu, royak kok ni semua, akhir sekali dia nak suruh buat dia tu Tuhan, betul-betul buat dia jadi Tuhan. Nampak tak? Tak ada makna kalau kita hanya perhati, tengok segala keindahan alam, peliknya kejadian Tuhan, tapi sudahnya kita tidak, orang panggil kita tidak bergerak serupa dengan hak dia nak. Kita tu jadi hamba dia. Jadi 2 ayat saluran. Ayat pertama ada kita baca daripada Quran, dan kita perhati alam ini, semuanya kita boleh buat kesimpulan, supaya kita ni betul-betul menjadi hamba dia. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman begitu juga indah dipandang mata, serta buahnya yang bermacam-macam rasa, beraneka aroma bau, serta mendatangkan hasil yang banyak bagi kepentingan manusia dan haiwan. Sebab tu kalau kita perhati mulai, halus buat-buatan Tuhan. Habis benda dia buat, pelik kita tengok kejadian dia. Dia seorang je buat.
Kita tengok supaya kita makan buah kan. Lidah kita tu nyembuk lagu mana lidah dia kita boleh lidah tengok sekeping gitu tapi geti tu. Betul tak? Makan ni tak sedap tak saya makan. Lecah. Macam-macam lagi. Bahasa kita guna tu untuk menggambarkan kemampuan lidah kita. Masam manis. Itu biasa tak? Ni sama-sama manis. Sama manis, sama masin. Tapi ada sedap, ada tak sedap. Atau apa dia? Tengok lidah sekeping kita tapi boleh royak di atas kotak. Tidak apa pelik. Pelik kejadian Tuhan buat. Nyepetik belek tu setiap orang. Tak tahu jak daripada Nabi Adam sampai kiamat. Kejadian sebuti tubuh manusia tu. Oh. Memang pelik. Jadi situlah apabila kita perhati benda-benda begini, baca Quran ni, dia suruh kita kacuh dua tu. Sudahnya iktiraf dia sebagai Tuhan, kita ni hamba. Okay. Baik, sekarang ni baru kita nak baca dah. Ayat-ayat ni tak baca, baru baca sekat ayat 5. Kita bacalah dari 5 ayat dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Baik, cuba kita perhati di sini ya. Bila-bila yang kita baca tu. dua benda berbeza tu. Ayat nombor ni tu dia berarti qadir dengan ra. Ayat 7 tu pula fil kubur juga dengan ra. Beza dia mana? Bezanya so tebal, so nipis. Hak mana agak nipis? Hak atas tu dia nipis. Kita nak cem mana tu? Sama-sama mati. Ra tu mati belakang. Bila ra mati, kita hundur ke belakang. Kita tengok huruf ke belakang tu bagi gap. Hak atas ni dia bagi ya. Ya bagi mati. Bila bagi mati, kita hundur so lagi. Jumpa da. Da bagi bawah. Jadi bila bagi bawah, ra dia akan jadi tebal. Adapun bawah ni pula, ayat nombor 7. Lepas pada ra wa pun mati, gisa lagi jumpa bo. Bo bagi depan. Baik. Bila depan dengan atas, ra dia jadi tebal. Bila bagi bawah baru jadi nipis. Itu ingat lagi dah. Baik. Maknanya bila sebut qadir jadi nipis. Kubur jadi tebal. Baik, nak tebal nipis ni buat lagu mana? Dia tebal nipis dia bunyinya. Sebab dia tak boleh tengok seperti kertas tebal nipis. Qadir, dia bunyi nipis tu. Kubur, berasa tak tebal nipis? Kulli syai'in qadir. Tiap nipis ni. Hak ni pula. Yabathu man fil qubur. Nampak tak? Tidak nampak dengar tak? Bur, ra bunyi tebal. Qadir. Tapi kalau kita tidak buat molek, dia jadi tebal. Misalnya atas jadi tebalnya bila kita buat bulat mulut. Ala kulli syai'in qadir. Awak gitu jadi tebal. Bulat mulut. Jadi nak nipis lagu nak kena sengih.
ala kulli syai'in qadir. Suka sini. Tapi kita tak jaga ramai kita dengar bunyi dia bertinggal tebal juga. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sedap qadir dia pauk jadi tebal. Tidak tak sah tapi nak royaknya tak betul kan. Hak bawah tu hak bawah dia nusa tebalnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Boleh dengar tebal ni pi. Boleh nak? Dah. Ni pasal benda tak boleh tengok. Kalau pacah ketah, kalau macam beli akak sekepih ni akak nipis anggap dia. Putus halba dan kau nipis dah. Nipis dengan tebal tu boleh nampak. Ataupun kita boleh pegang. Ni dengar. Dengar ni boleh tahu tebal nipis. Boleh tak? Cikgu Hasan tak dengar dah. Reti buat? Cuba sekali. Ala kulli syai'in qadir. Sini. Haji sebut. Biar sengih sikit. Kalau baca bawah pula, nak bunyi tambah bawah. Wa anna Allah. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kena bulak mulut kubur. Kalau gi sengih dia jadi nipis kok. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Buat gitu jadi nipis. Jadi petua dia mudah. Nak tebal bulak mulut. Nak nipis sengih. Okey. Sambung lagi. Ada 3 ayat lagi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tak ada nafas kau. Ni suap pula ni. Nipis juga ni tak? Kitabim munir. Sengih. Ayat 9 dah. ثاني إطفه ليضل عن سبيل الله ni dia tinggal baris ni. Cikgu rasa baris ke apa ni? Fi dunia khizyun tak? Dia tak ada baris ni. Kalau segi nahwu dia baris depan ni dah. Khizyun tak ada sini. Dia tersapuh baris dia. Lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Ni soal lagi ni kena berhenti dengan kol-kolah tu. Dia kena bunyi kok tu. Lagu mana nak buat kol-kolah ni? Dia bunyi derah pada hak lain. Dengan kita kata ri tu derah dia. Azabal hariq. Qa tu derah pada ri. Dah. Boleh. Kalau kita kalau kita tak cara kan dia tak bunyi kol-kolah. Wa nudhiquhu yaumal qiyamati azabal hariq. Dia berhenti gitu, selok gitu. Tak sih lagu tu. Itulah dia panggil kol-kolah. Kol-kolah apa dia? Meletup. Jangan pula sebut jadi ada baris. Azabal hariq. Tidak kok. Dia hariq. Hariq. Okey, ayat akhir dia. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Itu
Susah pula tu. Abid. Qa. Huruf ta harita. Pok dia tu dah. Selagi dia ayat sama dengan jangan sebut Allah. Wa anna Allah. Sungguh bunyi dah. Orang Arab tak sebut lagu tu. Wa anna Allah. Kenapa tak? Hak tu sebenarnya orang Arab. Cuba kata orang Arab sebut. Wallahi dia sebut begitu dah. Kita juga orang Melayu Allah sebab kita dah biasa bila orang buh nasi banyak Allah kita kata dah. Jadi kita terbawa-bawa dengan hak tu. Wa anna Allah. Oh sungguh orang Melayu ni. Tu Arab suka orang Arab. Orang Arab dia. Wa anna Allah. Nampak tidak ingin dia bunyi. Wa anna Allah. Tu bunyi rekod berbunuh. Tidak bunyi orang Mekah dah. Wa anna Allah. Dia nak lagu tu je. Okay. Habis. Jadi kita terjemuh dah sikit-sikit. Nombor 1. Ayat nombor 6. 3 minit dah. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya demikian itu membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar. Huwal haqq. Dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam Quran ni acak kali dia duk sebut benda ni. Dia yang menghidupkan orang mati dan dia yang kuasa ke atas sesuatu. Kalau orang kafir dia tolak terus, tapi orang Islam ni dia terima. Tapi dia tak serulah mana. Bila dia kata Allah berkuasa, tapi time dia nak seruh kuasa tu dia tak berasalah mana dah. Kita berasa macam tak agak Tuhan. Sebab ni email tak jadi kafir tu dok dalam kita iktiraf, kita terima Allah berkuasa. Tapi masa kita kata Allah berkuasa tu, kadang-kadang mana punah kita. Bila kita nak satu benda, kita rela langgar hukum Tuhan. Betul tak? Orang ni syarat. Kalau dia mau nak go ni boleh, tapi syarat buat gini. Syarat dia itu lawan hukum Tuhan. Kita pun pejam mata. Pejamlah senapas sebab nak harta. Betul tak? Nak harta, pejam mata serap. Pejam mata, kita panggil pejam mata sementara tak? Senapas harga tua kata. Senapas sebab nak ke benda. Tika tu tak nampak Tuhan. Walaupun orang Islam. Nampak tak? Punuh kita tika tu. Tidaklah jadi kafir, tapi situlah Tuhan teh. Dengan nak ke harta, nak ke jawatan, rela lawan hukum Tuhan. Tama-tama kalau raja nak. Ingat-ingat masa kerja dulu. Adalah seorang tu tanya. Ni orang mati belakang dua-duanya. Besar-besar apa bodi dulu. Tak apa kau tu haji? Dia tanya boh dia. Boh dia orang ngaji agama. Tidak tak baik nak buat lagu ni. Alah, lah kita pakat-pakat tangguh dosa lah. Gua tu kuno. Tu kawan tu je beroyak tu. Mati dah tu. Seorang datuk dia royak cerita. Dia tu hamba mula dia tu. Royak ke masa hamba IDU mula royak ke DU dia tu. DU dia tu. Tak apa kau tu haji ni. Tidak berdosa kena buat lagu ni. Alah tak apalah kita pakat tangguh lah. Gua tu kuno. Nampak tak? Situ tak ada Tuhan. Demi nak ke benda, demi Tuhan ku lawan Tuhan. Faham mana Tuhan ada kuasa? Kecek boleh dah. Tuhan yang berkuasa, Allahu Akbar, tikut takbir. Nak semai Allahu Akbar 13. Tuhan dah besar sekali. Tak ada orang lain besar pada Tuhan. Tapi dari segi bila kehidupan kita, mutas lalu. Tidak ada orang kita pun. Tika tak ada apa-apa. Cut tepuh dengan benda sikit. Betul tak? Tepuh dengan benda, nak ke benda, sudah lalu. Demi nak kepada satu benda, lawan perintah Tuhan. Mana Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa. Baik, dia sebut semua. Sebelum huraian ni kita tengok ayat nombor 7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang. Kok mana hari kiamat? Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Hak ni yang masalah. Kalau mati tu raib, tak apa.
Ni bila mati dia korek semula awak tubik. Awak tubik untuk apa? Soal jawab. Sebuti-sebuti. Tok tinggal, tok mipak wala besan ni. Nampak kawan tu. Waktu masa kita duduk ni kena berhati-hati. Amalan kita kena betul. Kerja buat kita kena betul. Lepas daripada mata manusia tak tahu tapi Tuhan tahu. Malaikat duduk catik, malaikat duduk cek tiap-tiap. Benda ni kita kena ingat semua. Betul tak? Jadi kalau kita duduk gali, kadang-kadang bila tak mari masjid, mari balasuh, jarang lama tak dengar kan. Pergi Kuala Lumpur kah? Lopak pergi tak ingat habis lah. Sebab tu dia kena mari semua. Sumber agama ni kena dengar semua. Lah ni mudah tak nanti kan mari orang ngajar. Buka telefon. Kalau buka telefon tak sedut tengok muka lain, tengok ceramah, tengok fakta-fakta agama. Pasal apa? Nak mengingat kita semua. Biar nampak semua Tuhan. Tuhan duduk depan kita ni mati. Lepas tu dia akan korek tanya sebuti-sebuti. Gapo dia kita buat? Tak. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya gapo dia nikmat. Hak Tuhan beri semasa hidup atas dunia ni. Dia kata, jadi Tuhan tegah dalam ayat 7 ni, hari kiamat tu tentu mari. Tak boleh nak ragu, tak boleh nak kata apa dah. Kemudian pada hari itulah dia akan bangkit daripada kubur, belarut pergi pada mahsyar. Cuba kita koya sebentar. Apa nak jadi? Bila dia dari Yasin tu dia sebut ketika kita baca mim marqadina hadza, terkejut dia kata manusia. Siapa dia lah geruk aku tengah tidur dalam kubur ni. Bila dia bangkit daripada kubur tu, belarut pergi kepada mahsyar. Pergi daripada mahsyar tu, situlah. Kena pajang tak tahu berapa ratus tahun. Berapa ribu tahun lah duduk pada mahsyar. Nak kira bercara seorang. Kita dengar keserian berasa tak? Kita duduk dengan panah, terik matahari, cari otak. Dan lagu tu belaka kau duduk di padang mahsyar. Seksa, kena sulh matahari. Gapo dia? Hak 7 gulungan ni. Kita kira ke mana biar boleh. So 7, salah satu daripada 7 gulungan bila duduk di padang mahsyar, lama mana duduk pun duduk dengan nikmat. Duduk bawah teduh. Tak terasa lama. Kita kena kira biar jadi nombor 7 ni. Gapo dia dalam banyak-banyak 7 kita berasa boleh kira. Gapo dia? Tak ingat cari bahasa. Nombor 1 imamun adil, pemerintah yang adil. Tak ada buyang dah kita, tak ada musim dah kita tak jadi pemerintah dah. Tengok nak sebut sah. Hak lain payuh berasa, hak lain payuh. Dia kata ada seorang lagi dia datuk apabila dia tu diuji dengan apa dia ni, ada orang tino ajak dia untuk dia ni melakukan maksiat dengan orang tino tu, dia sanggup tolak. Hak tu jangan tebal nama kata tergoda dah. Tak boleh buat hak lain payuh. Jadi ada banyak-banyak dia kata rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Orang yang tergantung hati dengan masjid. Hak ni boleh buat. Dia berasa tak sedap duduk kalau tak mari masjid. Bunyi orang band nak mari sembahyang. Muta'allaqun bil masajid. Hati dia bergantung ke masjid. Tu boleh pisah. Mula-mula berasa Allah band pula dah. Tak ada nak rehat. Saat ni band rasa pula. Mula-mula tak apa. Tapi kita lama-lama dia akhir satu masa kita duduk tengok jam. Lama dari kau Zuhur nak sembahyang pasal apa? Nak pergi sembahyang Jumaat. 27 kali ganda. Duk tenati-nati nak pergi, maknanya hati kita tergantung dengan masjid. Ni satu golongan, ia Tuhan akan jemput kita duduk bawah kemah Nabi. Bawah kemah Nabi pula, bawah bayangnya arash. Kali dengan Nabi gapo dalam kemah tu. Walaupun matahari sejekap pun teduh dengan makan minum dengan sedap sepuluh syurga dah. Hak dia sebut sejekap tari duduk dengan peluh tu sampai dia sebut dalam riwayat hadis tu peluh sampai ke telinga. Bukan peluh titik ke telinga, peluh ni jadi banjir duduk di telinga. Ngaruh peluh, mu tu biak peluh, aku tu biak peluh, mu tu biak peluh, aku tu biak peluh dah. Jadi peluh beratus-ratus juta bilion orang tu jadi peluh tu banjir sepakat telinga, bukan ngaruh sepakai sini, pak telinga ngaruh. Tu kita tak sihat sini. Kita nak duduk bayak salah satu daripada 7 golongan hak duduk bawah bayangan. Jadi kena pisah ke masjid biar berasa jatuh hati. Muta'alliq maknanya orang yang jatuh hati ke masjid. Tak boleh. Lama dah tak pergi masjid Allah. Kita pergi berjalan seminggu dah tak mari masjid, duduk banyak lorak. Tak kena. Biar mari berasa lagu tu dah. Berasa tak sudah kalau tak mari masjid.
Mari kita tengok huraian dia dah. Setelah Allah membawa contoh dua macam ciptaannya pada ayat 5. Dia kata ciptaan dia manusia sendiri daripada kecil jadi tua, jadi apa ni, jadi dewasa tua mati. Lepas tu tumbuh-tumbuhan pula daripada tak ada gapo satu tumbuh benih kopsa buah gapo. Jadi dua makhluk ni dibuat ada contoh sebagai nak menandakan bahawa Allah ini boleh menghidupkan semula makhluk yang mati. Maka pada ayat berikut disebut pula 5 macam perkara yang menunjukkan tentang sifat Tuhan yang menciptakan. Nombor 1. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu menunjukkan sesungguhnya Allah itu Tuhan yang sebenar. Contoh yang diberikan mengenai terciptanya bayi dalam kandungan dengan mengalami beberapa proses atau peralihan sebelum dilahirkan. Tunjuk dah dalam video apa ni 2 minggu lepas dah. Lagu mana catumai benih tu nak boleh kau jadi apa janin dalam perut, lepas tu kau besar akan cukuplah tempoh dia, maka dia keluar. Lepas tu menjadi kanak-kanak, lepas tu dewasa, remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, lepas tu mati. Jadi semua tu Tuhan suruh kita fikir lagu mana perjalanan hidup manusia. Sesudah dilahirkan membesar daripada kanak-kanak menjadi dewasa, seterusnya menjadi tua sehingga dimatikan. Ni pusingnya, kita tak boleh lagi dah. Acu kita ingat balik. Kalau umur ni kita kata 60. Acu hundur klik ke 40 tahun dulu. Berasa lah mudanya dulu, umur 20 tahun dah. Sebentar aja berasa. Itu proses yang manusia kena lalu. Tapi suk dia hak menjadi masalah kita ni suk mana? Suk mati. Habis lalu. Begitu juga tentang terciptanya tanaman di atas tanah yang pada mulanya kering kontang, kemudian berubah menjadi gembur, subur, akibat siraman air hujan. Semua itu menunjukkan bahawa tiada yang lain yang menciptakannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tidak diragukan kebenarannya. Yo ya cerita kok tu ni sudah siap. Semua ni Tuhan, mungkin ingat Tuhan. Artinya segala hak Tuhan kata tu kena betul belaka. Bukan sekat mulut kata betul, tapi kena buat dengan perbuatan, dengan keyakinan kita, dengan turut perintah dia, sebab hak Tuhan tu betul. Jadi dengan cara tu kita kali tengok kan, kalau faham benda gini kita akan jadi ngetak bulu kalau nak buat maksiat. Bunyi benda berdosa tu kita pun segem. Ya balanya kita ni kalau orang panggil tak ada terasa benda dosa. Dia benda ni bila kita duk asuh semua, asuh lagu mana? Asuh tak apa, mula-mula tak apa. Buat sikit, dalam duduk sekali dengan dengan saing-saing jadi nak buat dosa tu tak ada berasa ke satu. Ingat masa ngaji lalu Allah. Budak ni kan duduk masjid semua. Budak lemah pasal mah dia tua setahun. Masa ngaji tu dia senior setahun. Jadi 5 waktu pergi semaya seorang masjid. Duduk dalam 2 tahun, jumpa dia jadi pegawai bank. Duduk di dung. Pergi jalan rumah dia, tupai semalam 2. Tidur rumah dia. Tak semaya. Nampak tak? Allah, kita kata, dia ni kaki surga. Tanya ni mana semaya. Dia balik tu nampak ngorik ke balik tu ke makan minum. Lagi main badminton ni atau kelik tu pakai gini. Dia balik tu lepas asar siapa kan? Balik pejabat lepas asar. Duk buat dengan dia gapo dia makan minum tu kan. Kita pun ambil semai-semai dia duk cokor dapur sauk seluar lagi main badminton. Lepas tanya hak sore lagi rumah tu dia pindah kata, dia ni tak semaya ke? Hak tu dia kata kawan pindah rumah lain tu. Tak semaya, tak sekor. Bapa jadi gitu. Dulu masa ngaji semaya semua. Pergi semaya seorang. Jumpa saya. Jumpa saya dia mula-mula berkali dia berasa dia tinggal sewaktu tak apa lagi, tinggal 2 waktu, tinggal sehari, tinggal seminggu, lama-lama dia akan berasa tak seragam satu buat kata semaya. Betul tak? Kayak kita ni misalnya kalau salah awak panggil bukan pisah semaya, katalah kalau kita tak terjaga subuh lah, kita berasa salah habis lah, berasa tak cuci lah, berasa salah lah tak semaya. Jadi dia kita berasa macam-macam tak? Bapa kita berasa sebab kita dah biasa mari semua. Hak ni kata jiwa kita ni, perangai kita kena asuh. Jadi saya nak buat sana budak lemah, tak tahu lepas pada tu. Ni cerita tahun 84 je pun dengan dia ni.
Gigi rumah dia letak semayang. Dua orang. Dia duduk sekali dengan budak Terengganu seorang. Weh, dua ekor letak semayang kata. Dia ada topeng rumah dia kat seminggu. Kata, weh, jadi lagu ni. Kata. Lagu tadi lah tu. Mula-mula walaupun semayang, bakal dia start kerja band tu, jumpa dengan saya. Lorak sana main kau tu main kau ni. Tinggal sewaktu. Tak apa lagi. Tinggal dua. Lama-lama kan. Tinggal sehari, tinggal seminggu. Lama-lama duduk langsung. Mudah ya kau ni. Dialah Tuhan yang wajib disembah dan ditaati. Bukan menjadikan makhluknya sebagai Tuhan. Ini ramanya. Sembah makhluk. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Melayu Quran. Dia tanya, "Hei Muhammad, mu tak tengok ke orang buat nafsu dia jadi Tuhan?" Tak ada nampak orang ni sembah nafsu buat Tuhan. Tuhan ni kita nampak sembah macam orang Cina, orang Buddha dah. Dia ambil tokun depan, berhala dia sembah. Tapi dalam Quran disebut, tidakkah engkau lihat bahawa orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia? Tak ada orang sembah nafsu. Maksudnya dia ambil nafsu jadi Tuhan. Jadi tu nafsu lah. Dia membesarkan nafsu daripada Tuhan. Tuhan suruh semayang, nafsu kata tak suruh semayang. Tuhan kata haram, nafsu kata ambil. Jadi siapa Tuhan situ? Nafsu dah. Tu Tuhan kata, bukan Nabi kata. Dia kata, "Hei Muhammad, ara'aita." Dituju ke Nabi. Tidakkah engkau lihat? Manittakhadha ilahahu, dia mengambil Tuhannya, hawahu, nafsu dia. Jadi maknanya pun orang ke nafsu lah ni. Ada lagi. Wa anna ni dia sebut 5 perkara ni. Wa annahu yuhyil mauta, dia suruh kita tahu. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan orang mati. Itu bicara dah. Sekiranya Allah berkuasa menciptakan makhluk yang begitu indah, rumit dan rapi. Sebab tu kalau kita ngaji, kita ngaji sains, dia sebut semua dah. Kita faham lagu mana rumitnya kejadian manusia. Orang kampung dia tak ngaji sains, dia tak tahu dari tubuh ni ada gapo. Betul tak? Dia ingat kau perlu ada kisah begitu lah. Tapi bila kita ngaji sains, kita tahu dengar injak duduk bergerak tok tak jatuh ni duk ngepan semua. Tak nyelenguh dia nak ngepan kan. Nak royak kata aje berhenti. Aje berhenti satu saat. Jam lagi darah beku lalu. Ada apa ni? Waris orang sepupunya getin atau lakinya sepupu getin ni. Darah dia beku. Pasal doktor kata jantung dia berhenti berapa saat. Sakit. Doktor kata dia darah dia apa ni jantung dia berhenti sebentar. Berapa saat? Cek tengok ada darah beku dah. Kena operate. Tu nak royaknya. Rumitnya kejadian manusia. Tak? Injak saja berapa dalam tubuh kita. Sel ada dalam mata tak tahu berapa bilion. Jadi nak royak apa tu? Itulah rapi dan rumitnya Tuhan buat manusia. Dia jaga, dia beri rezeki. Tengok dia beri rezeki. Nyebuah tu kan oksigen. Tak ada oksigen tak boleh nyawa. Nampak tak pelik tak? Naiklah ke atas tak ada oksigen. Jadi semua ni diatur belakang. Adakah dia tidak berkuasa? Kalau setahun ni punya Tuhan yang berkuasa buat manusia lepas terpetik belek pulak dengan jaga wira rezeki, dapatkah dia hak mati nak pergi duduk kelik? Kau boleh dia kata tak? Nombor 3, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Tadi bincang dah tadi. Kalau Allah berkuasa menjadikan segala macam makhluknya, mengapa pula tidak berkuasa untuk menjadikan perkara yang mumkinat? Mumkinat ni mana perkara-perkara iaitu benda-benda yang harus terjadi, yang mungkin terjadi, dia panggil mumkinat. Seperti menghidupkan orang yang telah mati dengan jasad yang lengkap. Oleh itu hendaklah diyakini bahawa Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati daripada kubur masing-masing bagi tujuan untuk dikira amalan dan akan diberi pembalasan. Kira lah tu. Kira segala amalan-amalan dia. Kita tahu dah kan? Masa terima seorang amalan tu, petanda dah. Kalau kita ni orang panggil apa ni? Nasib baik lah. Nasib kita ni orang panggil ahli syurga. Masa terima seorang amalan tu jadi terima balik kanan. Mana? Terima siji. Ada 3 golongan. Lagi terima sebelah kiri. Kalau celaka masuk neraka. Lagi terima sebelah kiri kok belakang. Nampak tak? Utiya kita bahu wara'ahu. Terima seorang amalan melalui kok belakang.
Dia jadi terkejut gitu. Baik, kita kata gini lah. Kok mana kita nak terima sorak masa orang bagi saja lah mereka nak beri sorak amalan esok kita ambil kok kanan apa kita ambil kok kiri kita kata-kata begitu. Dia tidak kita dah. Anggota tu terpisah dengan kita dah. Dia jadi dengan sendiri ambil di kiri. Kalau orang celaka ambil di kiri. Celaka lagi ambil kok belakang. Kita naknya ambil sorak amalan kok kanan. Itu dia. Ada lagi masa? Berasa lama dah. Tak cakap. Ayat nombor 7 dah. Ayat nombor 7. Kita baca sekat 10 saja. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan dia di antara manusia yang membantah dalam perkara yang berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebagian pengetahuan. Orang panggil kerakin aja. Bila kita rakyat Tuhan begini, Tuhan berkuasa, kena turut, tak ada Tuhan dan malaikat Allah, tak. Baik, ia dia mudah bahas sangat tu berdasar kepada gapo? Tak. Bukan ada hujah gapo? Okey. Ini manusia ni. Kalau kita rakyat kebenaran, kalau dia tak boleh terima, dia jawab. Ngekeh. Dia bahas yang bighairi ilmin. Dengan tak ada pengetahuan dan tidak berdasarkan sebarang keterangan dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab yang menerangi kebenaran. Allah menerangkan pula bahawa di antara manusia ada yang membantah tentang kewujudan dan keesaan Allah. Ini orang kafir lah ni kita. Dia orang cerita orang kafir ni. Dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia tidak ada dalil atau bukti. Dia tak terima Tuhan. Jadi kita duk baca ni sebenarnya cerita orang kafir. Tapi apa pun je kita baca juga ni. Dia beza sikit je. Macam sebut tadi lah. Orang kafir tak terima Tuhan Tuhan. Orang Islam ni terima Tuhan tapi tak dengar kata Tuhan. Tu nak kena ala kita tu. Betul tak? Orang kafir tak percaya ke Tuhan. Orang Islam ramanya percaya Tuhan tapi tak dengar kata lah mana. Bahasa nak turut, bahasa tak turut, tak situ. Tak? Begitu juga ada yang menafikan wahyu Allah atau berdasarkan kitab yang diturunkan. Dia kata bukan wahyu. Semua itu adalah kata-kata yang terbit daripada kejahilan dan semata-mata dia pengaruhi oleh hawa nafsu. Tak cerita tadi lah. Dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia. Dan sebagainya dah. Thaniya dan 10 ni kata. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nudhiku yaumal qiyamah adzabal harim. Bunyilah. Dia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari agama Allah. Dia akan beroleh kehinaan di dunia dan kami akan merasakan azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Sebenarnya manusia seperti itu adalah manusia yang berlagak sombong lagi menyesatkan orang lain daripada mengikut agama Allah. Jadi kalau kita tengok ia takabbaru sebenarnya orang sombong sebenarnya. Dia bukan sombong. Ni sombong juga, sombong sama manusia. Kemuncak daripada sombong ialah sombong dengan agama. Ini panggil sombong. Kalau dalam Quran kita tengok ia takabbaru tu makna orang yang sombong terhadap perintah Allah. Perbuatan menyesatkan orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah, akibatnya dia akan mendapat kehinaan di dunia. Allah akan menjadikan hidupnya hina dan dimalukan semasa hidup di dunia ini. Di akhirat tak sayak dah. Akhir sekali, dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Tuhan ayat ni. Masuk neraka apa kismu diri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Nya. Pasal apa kita kata Allah tidak zalim? Allah menyebutkan sebabnya kehinaan di dunia dan azab di akhirat tidak lain melainkan atas usaha tangan orang itu sendiri ketika hidup di dunia. Padahal kalau tengok orang yang sebut siapa dia menja' bil hasan falahu asyru amsalihha. Siapa dia buat benda kebaikan Tuhan akan gandakan 10. Wa menja' bis sayyi'ah fala juzza illa mislahu. Kalau buat benda jahat Tuhan risau. Tapi apanya jadi banyak dosa lagi. Dekih banyak dah buat. Betul tak? Kita buat nak royaknya punya murahnya Tuhan tu digandang 10. Dalam Quran sebut bila kita buat benda baik, markah boleh 10. Buat benda jahat boleh 100. Tak patutlah bila jemeluh jadi banyak hak jahat.
Apa je jadi tiba-tiba bila jemeluh tu berat, ahli hak jahat yang masuk neraka dulu tu kih gapo? Kih banyak dah. Banyak dah buat hak jahat. Kalau kira banyak ahli hak baik lagi dah. Baik. So nampak dah. Nak ayat Tuhannya baik gitu mu. Lepas tu pula dia pergi tu taubat pula. Sebanyak mana buat dosa boleh delete. Macam komputer kita dengar je boleh delete. Pelik Tuhan. Buat dosa boleh delete. Kena gaya boleh delete. Kosong. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Siapa dia bertaubat daripada dosa dia, supaya tak ada dosa langsung. Tu Nabi kata. Jadi sebab tu dia kata dia marah benar. Apa je banyak dosa lagi. Dah lah aku ganda 10 dia kata. Lepas tu bila dosa tu pula tu aku peluang untuk delete, tak delete juga dia kata. Betul tak? Nampak situ dah. Tangannya telah berlumuran dengan dosa dan maksiat. Maka kehinaan dan azab adalah sebagai balasannya. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka dan Allah tidak sekali-kali menghukum hamba-Nya secara tidak adil, malahan sentiasa bersifat Maha Pengampun dan sentiasa membuka pintu taubat dan keampunan kepada semua hamba-Nya untuk kembali kepada. Gapo dia yang jadi kita tak si taubat? Iblis. Kita berasa nak taubat biar dulu, dia setangguh dulu. Tangguh tak setak. Padahalnya nak taubat bila? Lah ni boleh. Nak istighfar boleh lah, tapi tak. Jadi duduk tu perangai manusia. Dah. Tak si taubat. Padahalnya kalau tengok dalam hadis kursi kan, ni acak kali duk sebut tu. Tuhan sebut, "Idza atani 'abdi shibran." Kalau hamba aku tu nak rojok ke aku, nak klik ke aku sejekah, ataituhu zira'an. Aku pergi ke hamba aku serta. Nampak tak? Dia buat ibarat kalau kita jalan pergi dekat Tuhan sejekah, Tuhan pergi kat kita serta. Dia ganda. Nampak tak? Wa idza atani zira'an ataituhu ba'a. Kalau hamba aku mari serta, aku pergi sedepa. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Kalau hamba aku mari kat aku jalan kaki, aku hunggah. Tuhan buat ibarat. Jangan nampak pula Tuhan ada. Lama duduk nampak Tuhan ada betih hunggah pula. Dia nak buat ibarat. Bila kita jalan pergi ke Tuhan, jalan kaki Tuhan hunggah mari kita. Kita kata gapo dia ni? Tuhan sendiri sebut tu hadis kursi. Dalam hadis kursi. Kita kata Allah baik gitu mu na Tuhan. Padahal kita nak ke dia. Tiba-tiba nampak dia tu nak berunggal lagi kita. Baik. Jadi 2-3 perkara tadi. Dengan pahala buat baik 10 kali ganda. Dengan pintu taubat terbuka semua. Dan bila nak taubat dia tu sungguh pada kita. Tiba-tiba masuk neraka lagi. Sebab tu dia kata bila masuk neraka mung sendiri tu. Yang menzalimi dirimu bukan aku. Dia mati ayat situ. Jika kehinaan dan azab yang diterima oleh manusia adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Dia cari pasal, cari kes nak masuk neraka. Tak ada sebab dia kata nak masuk neraka. Kalau setara tu punya aku bui lorong tu mudah nak masuk syurga. Ini ayat sebelah kita baca minggu depan pula. Sekali dah. Wallahu